Okay, Assalamualaikum and good morning. So hari ni kita kembali dengan rancangan Sembang Udang. So saya Muhammad Irfan daripada Brewstock Team. Okay, selamat sejahtera dan selamat pagi. So saya Rajan daripada Hatchery Team. Hari ni kita akan pergi lebih kepada pembenihan udang galah. So hari ni kita akan cerita bagaimana proses kita melakukan pembenihan udang galah sampai kita dapat PL untuk kita jual. Untuk kita dapatkan benih yang berkualiti supaya farmer-farmer kita kemudian yang beli kita punya benih akan dapat benih yang cepat membesar dan sihat. Benda pertama ialah kita punya udang sendiri, induk kita. Jadi untuk induk, daripada induk lagi kita sudah pilih induk-induk yang sihat, induk-induk yang bersaiz besar. So kita tahu nanti anak-anak dia pun benih-benih yang keluar itu pun akan dapat benih yang berkualiti lah. Okay, so selepas kita memilih udang ataupun induk yang kita nak, dan kita akan memilih pula induk jantan dan betina dengan ratio yang kita sudah tetapkan, berapa jantan, berapa betina untuk kita matingkan. So Rajan ada apa-apa nak tambah? Okay, bagi saya yang seperti mana yang Irfan beritahu lah. So nak buat anak benih kita perlukan induk. Induk disebabkan jika aqua kita boleh membuat induk sendiri. So boleh katakan kita punya induk tu bukan ada macam boleh katakan ada tahap yang kita tak boleh buat lah. Kita memang buat induk sampai tak boleh berhenti. Boleh katakan unlimited. So ini yang specialize dalam GK Aqua. Kita buat induk sendiri, boleh hasilkan benih sendiri. So pembesaran dari PL masuk ke kolam ambil masa 4 bulan saja. Untuk kalau banding dengan syarikat udang galah yang lain, boleh katakan GK Aqua memang company yang pertama di Malaysia yang buat semua jantan. Boleh katakan all male prawns. So pembenihan udang galah ni kita akan kawinkan udang tu ataupun kita panggil term dia mating. So bila kita mating ni, proses ni ambil masa dalam 15 hari untuk kita dapatkan telur. So telur yang dihasilkan pada mulanya akan berwarna color orange ataupun kuning. So makin lama bila telur sudah matang untuk dia menetas, dia akan bercolor lebih gelap. So daripada benih yang sudah hatch tu hantar kepada hatchery untuk dibesarkan menjadi post larvae, iaitu PL. So daripada tempat induk kita menerima penetasan larvae. Dari sana kita akan masuk dalam hatchery, boleh katakan tempat pembesaran larvae. Peranan hatchery adalah kita mahu memastikan ada pertukaran dari larvae ke PL dalam masa 30 hari. Kadang-kadang masa 30 hari bergantung kepada cuaca, suhu dan makanan juga. Apabila cuaca sesuai, makanan pun kita bagi pun sesuai, so pertukaran pun lagi laju. Boleh katakan dalam 20 hari pun boleh menjadi post larvae dah, PL. So kadang-kadang ambil masa juga, contoh waktu hujan ke. So kita memang waktu tu kena sabarlah nak buat sebab memang pertukaran pun lambat. Kita kena ikut pertukaran dia. So boleh katakan bila hari pertama masuk larvae, kita akan menjaga sampai dia jadi post larvae. Tapi akan tiba masa berlaku pertukaran dari larvae ke post larvae. Waktu itu kami akan mulakan pengurangan garam. So kita stocking larvae memang dalam 10 ppt. Hari kedua kita meningkat kepada 12 ppt, hari ketiga pula meningkat kepada 15 ppt. So dari sana 15, kita akan maintain 15 ppt sampai kita boleh tengok ada pertukaran PL. Boleh katakan hari ke-16 paling awal dia akan mula pertukaran. Pertukaran air pun kita buat 2 hari sekali juga. Ini tujuan dia, kita mahu memastikan bahawa memang sentiasa bersih. Bila ada pertukaran larvae, dia akan duduk ke bawah, dia tak adalah kotor-kotor, lagi ada fungus ke benda-benda macam tu. Okay Rajan, so saya nak tanya macam pengalaman Rajan lah bekerja di sini berapa tahun, and apa yang Rajan sudah buat daripada sini, daripada awal masuk sampai sekarang, apa yang Rajan sudah belajar? Tekan saya start kerja sini 2019, so lebih kurang sudah 4 tahun dah kerja di GK Aqua. Boleh katakan yang saya start kerja GK Aqua, kita punya asas dia dari Lengging, Negeri Sembilan. Boleh katakan kita punya farm 1 ekar saja. Dalam 1 ekar ada Brewstock, hatchery,
ada tempat rawatan air. So, boleh katakan saya kena kerja tu bukan satu tempat je. Boleh katakan Banyak saya kena tempat lah. banyak tempat. Boleh katakan Banyak bahagian kita bahagian, kena tahu juga. yes. Bukannya satu macam hatchery saja. So, waktu tu saya first time saya start belajar dekat sana. Saya belajar first pun saya kena belajar cuci tangki juga. Boleh katakan itu satu benda yang paling common dalam aquaculture, betul tak? Betul. So kalau tak ada pembersihan, macam mana kita nak buat aquaculture? Betul. So bila saya start belajar cuci tangki, saya belajar pula macam mana tukaran air untuk lawe pula. Lepas tu saya belajar pula nak buat artemia, nak harvest artemia macam mana, bagi makanan macam mana. Saya first time saya tengok yang lawe makan artemia tu, saya rasa macam happy sangat, excited sangat. Wah, ni cara makanan lawe udang galah. So waktu tu saya excited, saya nak belajar lagi. Then saya masuk broodstock yang tempat induk. Saya belajar pula cara berkahwinan, dia punya ratio jantan dengan betina berapa. Lepas tu berapa hari sekali 5 hours. Kami pindah masuk dekat Portison Bukit Pelandu ni. Tujuan dia kita nak mau meningkatkan production lawe. Production pig post lawe lah. So boleh katakan apa yang saya belajar dekat Lengging boleh jadi asas kepada apa yang kita buat dekat sini. Di knowledge juga dari segi aquaculture, cara macam mana. In terms boleh katakan biosecurity pun salah satu sebab juga. Kita bagaimana kita boleh buat sampai kita boleh jadi high production. Okay. Itulah macam saya pun saya masuk ke company ni, GK Aqua ni kiranya lagi lewat lah daripada Rajan. Kiranya Rajan sudah 4 tahun, saya baru dekat 2 tahun lah. Jadi dekat sini macam sebelum saya masuk kerja sini, saya belajar di UMP. So dekat sana saya memang belajar bahagian aquaculture lah. So bila saya masuk ke sini, saya praktikkan lah semua apa yang saya sudah pernah belajar dekat universiti. So saya praktikkan dekat GK Aqua ni. So dekat sini kita dapat membantu lah macam dari segi production untuk company ini. Aquaculture ni boleh kata satu industri yang mempunyai demand yang tinggi lah. Lagi-lagi macam udang galah. Boleh kata udang galah ni kita tak cukup. Kita memang tak cukup untuk kita supply kepada semua lah. Sebab kita pun masih ambil daripada tangkapan dari sungai, betul? Daripada luar. So itu benda tu memang ada pelupusan lah. Boleh katakan it's not sustainable for long time. Yes, not sustainable lah. So macam dekat GK Aqua ni kita sendiri produce kita punya benih. Kita dah tak ada ambil dekat liar. Jadi kita dapat mengurangkan lah kiranya kita tak mencemarkan ekosistem lah. Galah ni juga macam kalau dekat pasaran, walaupun harga dia mahal, tapi still orang cari sebab dia punya rasa dan dia punya peminat dia sendirilah untuk udang galah ni. Walaupun kita ada udang harimau, udang laut semua, tapi udang galah ni pun ada dia punya peminatnya sendirilah. So untuk industri udang galah ni macam GK Aqua kira banyak jugalah membantu farmer-farmer yang dekat Malaysia ni. Kiranya kita jual benih-benih kita ni kepada farmer-farmer dekat Malaysia. So benih kita ni boleh kata benih yang berkualiti lah. Feedback daripada farmer-farmer pun okey, udang yang benih yang company ni jual cepat membesar. Lepas tu survival rate dekat kolam pun tinggi. Jadi farmer-farmer pun untung daripada situlah, daripada benih yang dia beli daripada GK Aqua. So Irfan, saya nak tanya. Irfan confirm Irfan memang suka masak kan? So udang galah ni bro rasa apa yang sesuai untuk pemasakan yang macam saya ni, saya memang asal daripada Negeri Sembilan. So masak lemak cili api lah yang paling sedap lah untuk udang galah ni. So macam orang lain mungkin ada yang suka bakar semua. So macam Rajan macam mana? Saya boleh katakan saya suka panggang udang lah. Panggang lah. Panggang. Tapi saya terus terang lah, sejak saya datang negeri sini saya belum try lagi yang masak lemak cili api. So kalau Ifah ada masa lah boleh masak untuk kita semua juga. Tapi boleh katakan Ifah ada beritahu juga udang galah ni sebagai sumber makanan untuk kita. Betul. So apa yang saya nak beritahu adalah satu benda lah. So boleh katakan industri aquaculture sebenarnya tiada penamaran. Boleh katakan there's a not ending. Yes. Selagi ada manusia terakhir yang hidup dekat dunia ni, dia masih memerlukan makanan. So industri aquaculture still akan berjalan. Itu satu benda yang saya bangga juga join aquaculture. Walaupun saya ada pengalaman, tapi aquaculture ni membuatkan saya ni rasa
terharu dan I'm actually excited to learn more. Walaupun aquaculture ni kira risiko dia tinggi, tapi dengan risiko yang tinggi tu pun kita boleh dapat keuntungan yang tinggi juga. Untuk melakukan aquaculture ni kita kena ada knowledge, kita kena ada pengalaman. So kita kena belajarlah daripada farmer-farmer ataupun daripada orang-orang yang pernah buat udang galah ni ke, ataupun anything lah, kalau macam kita buat ikan ke. So kita kena belajar dengan orang yang ada pengalaman, dan kita juga kena ada ilmu dan pengetahuan, kena banyak membaca jugalah. Tugas-tugas kami macam kita orang daripada GK ni pun kita nak terangkan dekat orang apa itu aquaculture, apa itu GK Aqua, apa yang kami buat dekat sini. So at least orang dapat tahu sedikit lah tentang aquaculture kan. Okay. So Rajan ada apa-apa pendapat? Okay, seperti mana Ifan beritahu lah, aquaculture memang kita kena belajar asas dulu lah. Dan belajar asas ni bukan senang sebenarnya. Boleh katakan dia nak belajar asas, dia dulu dalam office belajar bahasa asas pun dia sebenarnya tak berbaloi lah. Apa yang dia kena buat, seperti mana saya berpengalaman kerja di JK Aqua ni, kita kena rasa dulu. Kita sendiri rasa dulu. Kita turun kolam, kita rasa dulu betapa lumpur tu. Walau katakan jinjit sangat lumpur, tapi bila dah turun, sebelum turun memang dia cakap macam tu. Saya pun dulu cakap juga, wah saya tak boleh lah. So bila dah turun baru rasa. Wah, boleh katakan macam petani juga, mereka buat makanan memang mereka turun ke tanah. Apabila turun mereka rasa tanah tu, waktu itu dia orang sedar sebenarnya ini bukan kerja yang agak boleh katakan apa, mudah lah. Mudah satu, lagi satu adalah dia beritahu macam bukan kerja yang kotor sebenarnya. Itu kerja yang selesa. Sebab kita berbudi kepada tanah, nanti tanah membalas budi. Kita belajar. Masa yang sama kita belajar dengan happy, gembira. So boleh katakan apa yang saya beritahu dekat anda semua adalah aquaculture is not a dirty job. Di mana Ifan yang masih menimpa pengalaman dekat sini. So saya boleh beritahu adalah satu, first saya nak ucapkan tahniah. Sebab ada juga aquaculture graduate yang masuk kerja tapi dia tak boleh tahan lama. Mungkin dia punya anggapan aquaculture adalah lain. Saya tak boleh cakap semua aquaculture sama, no. Dia boleh katakan individu tu sendiri. Individu tu rasa tak sesuai, okey tak sesuai. So bila dia tu aquaculture graduate rasa dia mau kerja, dia kena turun kolam. Bila semakin lama dia dah belajar, baru dia akan tahu betapa gembiranya. So actually I want to graduate all the and still working in the aquaculture field. Good job. So akhir kata lah, so daripada GK Aqua ni, ni satu company yang sangat kira kata kalau macam fresh graduate nak masuk untuk belajar, untuk menimba ilmu, ini adalah satu peluang lah. Sebab dekat GK Aqua ni kita ada R&D, kita ada research. So ilmu tu banyak. Itu terpulang kepada siapa yang nak cari lah. So boleh katakan kami bukan untuk mencari aquaculture graduate juga. Sesiapa yang tak ada kerja ke, yang mau menimpa ilmu dalam aquaculture, kami sangat mengalahkan anda untuk kerja. Alright, itu saja untuk sembang dalam. So jumpa lagi.